Assalamualaikum Datuk. Datuk, hari ini kan Datuk, merupakan KWSP mengeluarkan keputusan sama ada orang yang menerima yang pengeluaran mereka ataupun tidak. Okey, kita difahamkan terlalu banyak orang mengadu pada kita yang mereka tak menerima. Terlalu banyak. Masih dalam proses something like that. Pertama sekali saya nak beritahu dari segi sistem pengurusan permohonan ini pun KWSP dah gagal segagal-gagalnya. Kenapa saya kata begitu? Pertama sekali, kalau kita tengok kategori 1. Kategori 1 ialah kepada mereka yang sudah tidak mencarum. Dalam arti kata lain ialah mereka yang kehilangan pekerjaan. Kan? Tapi bila kita teliti satu persatu, mereka yang kehilangan pekerjaan banyak yang tak dapat. Bila dia tulis perkataan permohonan anda sedang diproses, itu maknanya tak dapat lah. Kena mohon dekat kategori 2, bukan kategori 1. Kan? Okey. Kategori 1 ni pula ada setengah-setengah daripada mereka yang berkemampuan yang masih bekerja dapat. Ini yang kita pelik ni. Jadi macam mana dia orang ni buat kategori 1 khusus untuk mereka yang sudah tidak mencarum, tapi ada orang yang masih mencarum dapat pula, kan? Jadi memang haywire, cacar marba cacar marba apa yang dibuat oleh pihak KWSP ni. Keduanya, saya nak beritahu bahawa ada setengah-setengah daripada sahabat-sahabat kita yang betul-betul memerlukan. Contohnya mereka dah 3 bulan kena buang kerja, dah tak tahu nak bagi anak duit, nak cari kat mana. Ada yang tulis pada saya ni, saya nak baca pun sedih. Ada yang sampai dah 3 bulan kena buang, hubungan dengan isteri pun dah sampai ke tahap macam nak bercerai, kan? Kemudian dari segi anak-anak, anak-anak pun nak berhadapan dengan persekolahan, nak sediakan barang-barang persekolahan, sedangkan hutang bertimbun disebabkan PKP. Apabila ada kerajaan bahalul mengarahkan kita semua duduk kat rumah ni, hari ni baru mereka sedar bahawa apa yang mereka buat sebelum ni adalah satu kesilapan. Tapi kesan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat ni, kamu bagi berapa dia bagi? 600 untuk bantuan subsidi pekerjaan. 600 1,200 untuk 3 bulan, kan? Ya, lepas tu tukar pada 800. Tapi hakikatnya ianya tidak mencukupi. Begitu juga dengan bantuan prihatin nasional 1,200, kan? 1,600. Kamu suruh orang duduk kat rumah 6 bulan, lepas tu ditambah dengan PKPB lagi. Mana cukup? Mana cukup? Tak cukup. Itu sebabnya nasib baik jugalah sekarang ni dibuka balik ekonomi ni. Tetapi akibat daripada kita terjejas 6 bulan pertama tu, sampai sekarang tak recover. Sampai sekarang tak recover. Apa yang menyedihkan, ada di antara mereka-mereka yang ada duit di dalam KWSP tu sampai 291,000. Tapi yang boleh keluar ni sepatutnya 10%, 29,000, kan? Tetapi tak boleh keluar. Hanya boleh keluar 13,000 saja. Itu ada setengah-setengah tu. Tapi ada pula yang mana yang contohnya duit dalam KWSP ada 2,000 saja. Boleh keluar pula. Boleh keluar semua, kan? Jadi benda ni tak konsisten. Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pihak KWSP ni tidak konsisten. Mereka yang betul-betul dah setengah mati ni, hari ni amat-amat menyesal. Rata-rata yang memberitahu saya bahawa mereka hari ni tidak lagi mengharap kepada air sinar. Mereka hari ni sudah betul-betul jadi air kecewa. Dan ada seorang sahabat ni, dia pula beritahu dengan saya dah halalkan RM10,000 duit saya tu, yang saya nak keluarkan tak dapat ni. Dia kata saya halalkan untuk diberi kepada kerajaan, didermakan kepada kerajaan dan kepada KWSP. Saya cakap dengan dia, itu duit hak kamu, kan? Tak perlulah buat macam tu.
yang patut menghalal nak beri sedekah ni ialah orang yang ada duit lebih, kan? Bukan orang yang minta KWSP tak dapat, dia last sekali dah give up, dia sedekah. Jadi rakyat ni macam-macam. Ada yang kata nak bunuh diri, tak tahu nak buat apa dah sekarang ni. Ada yang nak pinjam, aduh minta maaf lah. Saya kalau orang minta pinjam ni, saya nak beritahu mesej yang saya dapat ni setiap hari. Tak kurang 20, 15 setiap hari. Yang minta bantuan, yang minta pinjaman, saya nak beritahu kalau semua ni saya kena hadap, memang tak mampu saya nak buatkan. Apa yang saya boleh buat untuk kalian ialah saya bangkitkan kesedaran rakyat, saya bangkitkan isu-isu rakyat supaya pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Kita buat bising, daripada tak ada boleh dapat ada. Kita buat bising, daripada tak diberikan perhatian dapat perhatian. Buat masa ni itulah yang mampu kita buat. Besok lusa bila ada kuasa, mungkin kita boleh buat lebih sikit. Yang penting tuan-tuan, orang yang kita nak amanahkan pegang kuasa ni mestilah orang yang apa dipanggil, yang faham denyut nadi rakyat, yang faham kesusahan rakyat. Jadi dia tidak membuat peraturan-peraturan, dia tidak membuat polisi-polisi yang menyusahkan, yang membebankan rakyat. Macam pemimpin-pemimpin bebal hari ini, menyusahkan rakyat yang mohon KWSP. Begitu juga dengan rakyat yang memohon moratorium. Mereka juga amat kecewa kerana walaupun dipaksa untuk meneruskan dengan PKPB, ada setengah tempat ada PKPD, tetapi moratorium yang dipohon tidak diperolehi. Ini saudara. Padahal mereka mengatakan semua daripada B40 akan terima moratorium secara automatik. Tadi ada seorang sahabat, dia beritahu dia mohon dengan RHB Bank. RHB Bank tak indahkan pun. Walaupun dah di-announce bahawa B40 ni automatik akan dapat moratorium 3 bulan, tak dapat tuan-tuan, tak dapat. Jadi mungkin pihak RHB Bank ni kena teliti sahabat-sahabat kita ni. Kalau nak maklumat mereka, bolehlah hubungi saya 0116215253. Ada kemungkinan bank terlepas pandang, cubalah selesaikan masalah mereka ni. Sebab rata-rata yang terkesan ni keadaan mereka sangat daif. Dan hari ni kena faham, ramai di antara yang menunggu duit KWSP ni pun mengharapkan supaya bolehlah repair rumah akibat daripada banjir, ribut yang berlaku kebelakangan ni. Tetapi bila ditimpa musibah, mengharapkan boleh keluar duit sendiri ni pun tak dapat. Jadi itu yang saya mampu sampaikan. Saya boleh sampaikan. Tapi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, satu je. Kalau mereka tolak permohonan tuan-tuan untuk mengeluarkan KWSP tuan-tuan sendiri, yang tuan-tuan nak guna untuk menyelamatkan diri tuan-tuan, dan tuan-tuan nak gunakan untuk membantu negara menyelamat diri tuan-tuan, diri mereka, maka ada satu cara dia, iaitu kita kena tolak, kita kena tolak kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin ni dalam pilihan raya akan datang. Hari ini saya nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada seorang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, iaitu Datuk Jazlan Yaakob, yang telah meminta supaya parlimen dibubarkan. Dia minta parlimen dibubarkan. Sebelum ni dia minta parlimen dibubarkan. Kalau tidak dia akan melepaskan jawatan. Jadi hari ini secara rasminya pukul 4.30 tadi, 4 lebih kurang tadi, dia telah meletakkan jawatan sebagai pengerusi MPOB. Dan saya yakin bahawa dalam masa terdekat ini ada beberapa orang lain akan meletakkan jawatan dan akan disusuli dengan tindakan keluar daripada Perikatan Nasional. Saya mengharapkan hari ini wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional yang dah sedar dan nampak bagaimana rakyat kecewa apabila air sinar bertukar menjadi air kecewa, air geram, macam-macam lah jadi ni tuan-tuan. Kalau
pemimpin-pemimpin dan MP-MP kita masih lagi memberikan sokongan kepada Muhyiddin ni, saya rasa jangan salahkan rakyat kalau dalam pilihan raya yang akan datang rakyat menolak wakil rakyat yang menyokong Muhyiddin, termasuklah daripada Barisan Nasional. Jangan salahkan rakyat, kerana anda diberi peluang, untuk menjaga kepentingan rakyat, tetapi anda masih lagi memberikan sokongan kepada kerajaan yang membutakan mata dan memekakkan telinga, walaupun rakyat berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Sepatutnya MP-MP kita jangan berfikir panjang, tarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Hari 5 bulan ni saya dengar kabar ketua-ketua UMNO bahagian seluruh Malaysia akan menghadap Presiden UMNO. 5 bulan ke 6? 5. Besok Hari Rabu kan? Hari Rabu 6 hari bulan. 6 hari bulan. So saya mengharapkan ketua-ketua bahagian UMNO ni bisikkan sekuat-kuatnya ke telinga Presiden UMNO ni, supaya Presiden UMNO ni mengambil keputusan untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Itu yang paling penting sekali. Berikan isyarat yang jelas.